Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, siapa kawan-kawan Kak Nida yang ada online pagi ini? Hari ini 25 Januari 2023, hari Rabu. Ada tak yang dah mula bekerja? Terima kasih kepada Hafiz Gray. Pagi-pagi dah masuk terus kepada Kak Nida punya live. Kak Nida ni saja online ni pagi-pagi ni. Nak ajak kawan-kawan borak lah. Kok-kok siapa-siapa yang nak cari peluang yang misal kata masih ada masalah tiada simpanan ni. Kak Nida nak mencari kawan-kawan. Terima kasih kepada Cik Anita, Nainus, Cik Kida, MKA, Join Kak Nida. Assalamualaikum Syaz, Balkis, user selalu ada lah. Pijar, terima kasih join Kak Nida. Okey, Kak Nida pagi-pagi ni lah. Okey, Kak Nida nak borak-borak. Kita nak bercakap lah tentang Kak Nida rasa mungkin ramai ada masalah tiada simpanan. Masalah kalau kata bercakap pasal gaji, masing-masing insya-Allah ada gaji. Okey, tetapi masalah kita takut masing-masing masih ada masalah tiada simpanan. Okey, mungkin simpan, kita mungkin menyimpan, tapi masalah tu mungkin simpanan kita tu lepas tu kita ambil balik. Itu yang selalu masalah tu. Assalamualaikum kepada Cik Hani Pika. Terima kasih join Kak Nida. Assalamualaikum pagi-pagi ni kan. Siapa yang ada join, siapa yang mungkin baru balik kerja malam ataupun mungkin hari ni masih lagi tak bekerja ataupun belum masuk kerja lagi, masih lagi kat tempat kerja. Jom kita borak-borak santai. Kita borak-borak pasal selalu yang kita ada masalah, orang kata tiada simpanan. Masih lagi tiada simpanan. Ada simpanan, lepas tu ambil balik. Okey, kita sebut simpanan tu bocor. Maksudnya dia tak kekal dalam bentuk simpanan. Terima kasih kepada Siti Aisyah Bintu. Terima kasih join Kak Nida. Okey, apa yang Kak Nida nak sharekan kat sini? Okey, selalunya kita kata kita ada buat simpanan. Adalah kita selalu menyimpan. Okey, kita azam baru kan. Azam baru 2023 ni contoh kita menyimpan nak disiplin lah. Kononnya RM200 sebulan. Tapi kita dalam bentuk wang kertas. Kita masuk dalam akaun bank. Lepas tu belum gaji balik, kita ambil balik. Jadi maknanya simpanan tu dia tak kekal dalam bentuk simpanan yang betul-betul menjadi simpanan yang dilupakan. Jadi siapa yang masih ada masalah yang begini, jom kita buat sesuatu, kita ubah kepada kaedah yang lebih padu, simpanan yang lebih padu, yang lebih kukuh. Jadi kita sebut simpanan yang dilupakan. Terima kasih kepada Wisha Shida join Kak Nida. Terima kasih kat luar tingkap tu. Jom masuk kita borak-borak. Siapa yang boleh online dengan Kak Nida, jom kita borak-borak santai. Kita live sama-sama. Okey, apa yang Kak Nida nak sharekan hari ini? Selalunya memang Kak Nida sendiri pun masa dulu Kak Nida pernah bekerja 25 tahun dulu bekerja. Okey, 25 tahun dulu bekerja. Sepanjang zaman bekerja, orang kata hanya ada gaji tu, itu je perbelanjaan. Kita berbelanjaan daripada start dapat gaji sampai gaji bulan depan. Jadi apa yang ada duit tu, itu yang diguna pakai untuk dibelanjakan, perbelanjaan. Tetapi simpanan tak diasingkan. Hakikatnya kan simpanan ni sebenarnya kena asing dulu sebelum berbelanja. Itu kata pakar ataupun penasihat-penasihat kewangan. Bila Kak Nida ada awareness tentang tu, that's why Kak Nida nak sharekan kepada anda semua supaya kita dapat benefit daripada nasihat-nasihat yang diberikan oleh pakar-pakar kewangan. Maksudnya, seperti bak kata Tuan Zulkifli Syafi'i, maksudnya kita ada duit. Walaupun RM20, asingkan bila dapat gaji tu, walaupun duit kita gaji tu rendah. Gaji rendah ni contohlah kan, kita bercakap gaji kita, Kak Nida gaji saya 1,000 sahaja. Kak Nida gaji saya 1,500 sahaja. Macam mana nak buat simpanan? Okey, macam ni. Bak kata penasihat kewangan ataupun otai-otai yang pakar dalam memberikan nasihat kewangan kepada kita. Ada yang daripada Tuan Samsudin Kadir, ada daripada Tuan Azizi Ali, ada daripada Tuan Azizul. Okey, selalu menasihatkan kepada kita. Ataupun selalu Tuan Irfan Khairi selalu menasihatkan kepada kita, simpan ataupun asing 10% daripada gaji sebelum berbelanja. Dapat gaji, asingkan dulu, paksa diri dulu, asingkan. Misal kata paling tidak pun orang kata RM20 pun boleh.
Kita asingkan dulu RM20 sebelum dapat gaji tu, asingkan dulu. Baki tu kita berbelanja. Maksudnya, okey, RM20 bulan ni. Misal kata kita dah rasa, betul lah simpanan ni boleh buat. Dan bulan depan kita naikkan RM50. Asingkan siap-siap. Masukkan ke dalam akaun lain. Jangan masuk dalam akaun gaji tu. Jadi maksudnya nanti, kalau masuk dalam akaun gaji, terpakai juga balik. Jadi kena masuk akaun yang lain. Nak lebih padu, ini yang dinamakan simpanan emas. Simpanan yang boleh dilupakan. Dah bekukan duit kita daripada cair dengan mudah. Jadi kita taklah terbelanja ataupun terguna. Okey, so antara nasihat-nasihat yang selalu kita dapat daripada buku-buku pakar-pakar kewangan seperti ini, Tuan Azizi Ali, daripada Tuan Hafizul Hakim, daripada Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, okey, dan juga daripada Tuan Samsudin Kadir, selalu menasihatkan kita, okey, asingkan daripada gaji 10% paling tidak sebelum berbelanja. Jadi bila kita dah buat macam tu, kita automatik disiplin. Dalam masa yang sama, kita boleh juga paksa untuk buat auto debit. Tolak daripada gaji siap-siap masuk dalam akaun bank yang berasingan. Macam kan kita dapat gaji, KWSP company dah tolak dah siap-siap. Kita tak dapat kan, tapi dia masuk dalam akaun KWSP. Sama juga macam ni. Kita disiplinkan diri kita, asingkan untuk simpanan. Nak yang padu, simpanan tu adalah simpanan yang bekukan duit kita daripada mudah cair dalam bentuk emas. Okey, so antara nasihat yang diberikan, jadi kenapa emas ni? Okey, emas ni sebenarnya dia paksa kita elak daripada duit bocor ataupun duit mudah cair. Yelah, just bayangkan nak elakkan duit daripada mudah cair, kalau kita dah bekukan dalam bentuk gram emas lah. Contohlah, kalau kita dah bekukan dalam bentuk gram emas. Contoh 300 lah kita nak asingkan ni. Okey, 300 dalam bentuk duit ringgit lah. Kita disiplin konon azam baru kita dah set. 1 bulan 300 ataupun 1 bulan 200. Kita dah set untuk simpanan. Okey, tetapi dalam bentuk wang kertas lagi. Kalau dalam bentuk wang kertas lagi, takut-takut terguna balik, takut-takut orang kata terpakai balik secara fizikal, maknanya guna cucuk ATM belanja ataupun online ataupun PayWave ataupun guna melalui GrabPay. Jangan. Okey, dalam bentuk duit, sebab kalau dalam bentuk duit kertas, otak kita ni nakal. Dalam pentas, otak kita asyik fikir untuk berbelanja. Sebab apa? Dia adalah duit untuk dibelanjakan. Duit fungsinya untuk diguna pakai. Belanjakan. Jadi, boleh mudah cair balik. Okey, kadang-kadang kita masuk Capchi ke, masuk McD ke, beli air-air ke, masuk T-Life ke, dah settle. Tapi, kalau dah bekukan, jadi emas macam ni, jadi emas macam ini, okey, ini dalam bentuk gold bar, ini dalam bentuk gold bar bunga emas berbentuk 4 segi. Dah beku macam ni, boleh tak kita nak belanjakan dengan mudah? Tak kan? Jadi, ini adalah option bekukan duit kita daripada cair dengan mudah. Okay? So, dia nak elakkanlah duit kita daripada bocor. Itu maksudnya elakkan. Dulu Kak Nida pun tak faham. Apalah maksud duit bocor, duit bocor. Maksudnya duit tu dah terguna lah. Jadi bocor lah. Dah hilang lah. Dah tak ada lah. Tapi kalau dah bekukan kat sini, contoh ya, 1 bulan 1 gram. Okay, 1 bulan 1 gram. Bulan kedua dah jadi 2 gram. Dah ada 2 ni. Padahal nilainya 200 lebih. Kalau dalam akaun Gap, hari ni 287 per gram. Dalam akaun Gap. Kita masuk dalam akaun Gap, bulan pertama, bulan kedua dah jadi dalam bentuk gram emas. Dah bekulah. Itu yang dinamakan elakkan duit kita daripada mudah cair ataupun daripada bocor. Okey, yang seterusnya kalau kita bercakap tentang kenapa emas ni juga, kenapa menyimpan dalam bentuk emas. Okey, kedua, semakin lama disimpan, semakin untung. Okey, harga emas ni pada mula-mula Kak Nida beli dulu tahun 2019. Kak Nida pun ni sebenarnya lambatlah kenal emas. 2019 barulah kenal emas. Pada masa tu harganya RM214 per gram.
Masa tu je pun Kak Nida dah cakap, mahalnya lah nak beli emas ni, RM214 per gram. Masa itulah 2019. Kak Nida usah-usah dengan Kak Nida punya upline tu pada 1 September 2019. 2 September 2019 baru Kak Nida decide dan terus consider subscribe jadi terus dealer Public Gold. Masa tu 2014 per gram. Hari ini 287 per gram. Jadi just bayangkan kenaikan daripada dulu Kak Nida mula sampai hari ini, kenaikannya adalah RM74 per gram kenaikannya. Jadi kalau masa tu Kak Nida beli bunga emas program, okey, jadi nilai kenaikan emas yang Kak Nida beli ketika itu sekarang ni kenaikannya dah RM740 kenaikannya. Jadi berbaloi tak kita menyimpan dalam bentuk emas. Lagi lama kita peram, lagi banyak keuntungannya sebab dia makin naik. Kita beli dulu 214, contoh Kak Nida beli tu. Sekarang ni 287, kenaikannya RM74. 14 287 RM73, maaf. Okey, RM73. Jadi kenaikannya RM73. Jadi nilai yang Kak Nida beli dulu ni sudah naik RM730. Okey, berbaloi tak simpan dalam bentuk emas? Pertama, bekukan duit daripada cair. Kedua, nilai dia makin meningkat. Lagi lama kita peram, lagilah naik nilai dia. Okey, selepas tu kita boleh cakap emas ni kalis inflasi. Tak faham lah Kak Nida, orang selalu cakap kalis inflasi. Apa itu kalis inflasi? Apa itu inflasi tu sebenarnya? Inflasi tu maksudnya kuasa beli duit ringgit kita tu makin menyusut. Dia makin mengurang lah. Jadi bila makin mengurang, kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Itu maksudnya kuasa beli. Dia dah tak kurang kuasa lah. Dah tak berkuasa lah untuk membeli. Kuasa tu berkurangan. Kuasa beli duit kita makin menyusut. Sebenarnya, walaupun dalam akaun bank kita, digit dia, amount dia makin bertambah. Tetapi hakikatnya kekayaan tidak bertambah. Ya, betul. Bak kata pakar kewangan, kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Ia memang realiti. Dulu kita beli kari pap 30 sen dah boleh dapat. Sekarang ni mau 50 sen, 70 sen, 80 sen. Betul? Itu bezanya. Terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Jadi dia kalau kita kata duit kertas ataupun mata wang fiat ni, duit kertas kita biasa guna ni, dia boleh dimanipulasikan oleh kerajaan sesebuah negara dengan sewenang-wenangnya. Ingat tak dulu masa zaman-zaman dulu, zaman Jepun dulu, duit pokok pisang. Okey, masa zaman Jepun memerintah kita dulu, atuk-atuk kita, moyang-moyang kita menggunakan duit, orang kata duit pokok pisang. Ada dulu kalau you all Google akan nampak duit pokok pisang. Okey, duit tu masa tu lah zaman tu digunakan. Okey, jadi dia dalam bentuk kertas. Apabila British pula dah berperang, pula memerintah kita, duit pokok pisang tu dah zero. Tak bernilai. Maksudnya nilainya, misal kata orang pakai duit yang ada simpan duit kertas pokok pisang, dah tak bernilai. Dah jadi zero. Dia dah dicetak, tapi dia boleh nilainya boleh jadi kosong. Jadi itu dalam bentuk duit kertas. Boleh dimanipulasikan oleh kerajaan sesebuah negara dengan sewenang-wenangnya. Okey, dia tak boleh jadi bernilai dan boleh jadi tak bernilai, kosong. Tetapi emas tidak. Emas nilainya dipegang kukuh oleh berat dan juga ketulinannya sendiri. Okey, jadi maksudnya dia ada nilai intrinsiknya. Dia dipegang kukuh oleh berat dan nilainya sendiri. Dia adalah logam yang bernilai. Bawa ke mana-mana, dia tetap laku. Berbanding dengan duit kertas, belum tentu dekat negara tu diterima. Ataupun nilainya makin berkurangan. Tapi emas, nilainya, harganya adalah ikut kepada harga emas pasaran semasa. Harga emas pasaran dunia, dikawal oleh pasaran dunia. Alright? Okey, itu yang dimaksudkan dengan semakin lama kita simpan, semakin untung. Nilainya makin meningkat. Okey, maksudnya kalau maksudnya yang ketiga lah, maksudnya nilai dia makin meningkat. Macam Kak Nida cakap tadi, makin kita peram, makinlah dia meningkat nilainya. Zaman-zaman dulu kan, zaman-zaman mak-mak kita dulu, kalau beli emas,
Mungkin Kak Nida ingat dulu zaman-zaman mak Kak Nida, RM80 saja per gram. Masa tu kita tak tahu lagi erti emas ni untuk apa. Nampak je mak kita beli emas, ada gelang emas, adalah seutas dua kan. Kita memang zaman dulu tak faham. Okey, zaman dulu emas perhiasan. Okey, tetapi Kak Nida sebut ini adalah emas fizikal, emas 24K99. Alright. Jadi maksudnya makin lama kita simpan, makin kita peram, makin naik nilai dia. Okey, kalau zaman dulu beli RM80 segram. Sekarang ni 287 hari ini. Bayangkan kenaikan dia, kenaikan yang ketara. Bak kata Tuan Azizi Ali, okey, melalui beliau punya video, Tuan Azizi Ali, video beliau menyatakan setiap tahun hampir 10% kenaikan sejak 20 tahun kebelakangan ini, kenaikan harga emas hampir 10%. Jadi maksudnya berbaloi tak kita menyimpan. Contoh bagi Kak Nida dah, walaupun lewat kenal emas, tapi Kak Nida dah aware, dah sedar lah, consider baru sedar lah masa start 2019 tu. Kenaikannya Kak Nida dapat daripada mula Kak Nida beli yang ini, bunga emas 10 gram, 214 dulu, sekarang 287. Jadi kita dah nampak kenaikan ni, nilainya kita menyimpan. Alright. Okey, selepas tu senang sebagai dana kecemasan. Yes, sebagai dana kecemasan. Macam Kak Nida sendiri. Kak Nida adalah suri rumah, dulu pernah bekerja selama 25 tahun. Alright. Okey, selepas tu bila dah tak bekerja menjadi suri rumah sepenuh masa, fokus kepada public goods sepenuh masa, Kak Nida menggunakan emas sebagai dana kecemasan. Antara mula Kak Nida menyimpan emas sebagai dana kecemasan. Misal katakan, kita kata tiba-tiba terdesak nak pakai duit. Assalamualaikum kepada DJ John Kak Nida. Terima kasih DJ John Kak Nida. Alright. Jadi Kak Nida terdesak lah. Contoh kita tak ada sumber kewangan yang dapat daripada gaji setiap bulan lagi. Jadi kita perlu ada simpanan emas. Bila terdesak, hantar saja sekeping 2 ke Ahranu, kita dapat tunai segera. Jadi kita tak perlulah nak meminjam-minjam ataupun meminta-minta. Emas merupakan kekayaan semasa senang. Semasa senang tu maksudnya semasa ada duit, kita belilah emas ni. Jadi apabila terdesak, hantar ke Ahranu sekeping 2 apabila ikut kepada keperluan kita. Contoh nak pakai contoh dalam 600, hantarlah dalam 2 keping atau 3 keping, kita dapat tunai segera. Jadi apabila kita dah selesai urusan kita, berdikit-dikit kita bayar balik dekat Ahranu. Lepas tu kita dapatlah emas kita balik. Bagi Kak Nida sayang nak jual. Kalau nak duit, Kak Nida ahranukan. Ada duit, tebus balik, dapat balik emas kita. Itu antara punca Kak Nida mula simpan emas adalah sebagai dana kecemasan. Okey, kalau misal kata dulu duit gaji habis 100% belanja sahaja, tak ada buat simpanan. Jadi tak ada dana kecemasan. Misal kata dah nak sampai hujung bulan, kecep perut aja dah. Alamak, dah berapa hari lagi ni nak gaji ni, berapa hari lagi ni nak gaji ni. Tak ada simpanan, dek, tak ada kesedaran. Jadi bila dah sekarang ni, bila dah beku dalam bentuk gram emas, at least bila kita kata tiba-tiba suami kata nak pakai duit lah, ada nak kereta breakdown ke, motor breakdown ke, whatever keperluan ke kan, ambil lah sekeping 2 ni, guna pakai, hantar ke Ahranu, kita dapat tunai segera. Buatlah urusan untuk apa-apa kecemasan, lepas tu berdikit-dikit kita tebus balik. Jadi bila hujung bulan taklah kecep perut. Maksudnya kita ada dana ataupun insurans kekayaan. Kita kena faham kalau misal kata nyawa kita panggil insurans life kan, life insurance. Okey, untuk kesihatan kita panggil medical insurance. Jadi kalau untuk kekayaan, maksudnya emas adalah insurans kekayaan. Yang itu kita kena ada ilmu emas. Kita nak membeli emas ni bukan ikut-ikutan. Mesti ada ilmu emas. Baru kita faham fungsinya emas ini. Okey, selain daripada tu, bila kita bercakap nak membeli emas ni, dia tak sesuai untuk jangka masa pendek. Maksudnya, jangka masa pendek tu bawah kurang daripada 2 tahun. Contoh, beli hari ni, macam Kak Nida dulu, okey, contoh paling, Kak Nida bercakap tentang testimoni Kak Nida sendirilah. Beli tahun 2019, hari ni 2023 kan, tahun ni 2023, dari 19, 20, 19,
20, 21, 22, 23. Jadi maksudnya lebih daripada 2 tahun. Jadi nampak tak kenaikannya kat sini? Dia tak sesuai untuk jangka masa pendek tu, maksudnya hari ni beli, minggu depan nak jual. Tak, dia tak sesuai. Sebab dalam jangka masa pendek, dia harganya adalah turun naik. Tapi dalam jangka masa panjang, yes, dia adalah uptrend. Okay. Uptrend tu maksudnya dia macam Kak Nida sebut tadi, bab kata Tuan Azizi Ali, kenaikannya, keuntungannya emas ni hampir 10% sejak 20 tahun kebelakangan ini. Itu yang dinyatakan oleh Tuan Azizi Ali di dalam video beliau. Yes, Kak Nida pun notice sendiri. Kak Nida sendiri beli 219, sekarang 287. Berbaloi tak kita menyimpan dalam bentuk gram emas? Bagi Kak Nida amat berbaloi. Jadi kepada adik-adik yang nak mencari macam mana nak buat simpanan bocor sahaja, emas adalah pilihannya. Dah beku satu, duit elak daripada cair. Lepas tu nilainya makin meningkat, kalis inflasi. Lepas tu sebagai dana kecemasan. Itulah fungsi antara fungsi-fungsi emas. Dia sesuai untuk jangka masa panjang, bukan untuk jangka masa pendek. Lepas tu kita kata semakin lama simpan, kalis inflasi, semua Kak Nida dah cover. Itu Kak Nida bercakap tentang fungsi-fungsi emas. Kenapa kalau kita nak buat simpanan, pilih emas? Sebab antara 6 sebab tadi itulah. Inflasi, tak sesuai untuk jangka masa pendek. Lepas tu sebagai dana kecemasan. Lepas tu elakkan duit daripada mudah cair. Lepas tu misalnya kata of course bila kita dah simpan, ia menjadi simpanan yang dilupakan. Maksud simpanan yang dilupakan, kalau kita simpan macam Kak Nida cakap awal-awal tadi kan, first live tadi, kalau kita bercakap dah simpan dalam bentuk duit ringgit, kita asyik fikir untuk berbelanja. Otak kita ni nakal, asyik fikir nak berbelanja. Tapi kalau dah bekukan dalam bentuk emas, dia dah jadi simpanan yang dilupakan. Dulu pun Kak Nida tak faham apa maksud simpanan dilupakan. Kita dah simpan, kenapa nak kena dilupakan? Maksudnya kita dah ada emas ni, dia dah dalam album dah ada, dah dalam laci sahaja. Dah kita tak ingat nak berbelanja, tapi kita hanya ingat duit kertas yang dalam purse tu je. Ada lagi tak? Ada lagi tak duit kertas? Duit kertas tu kita guna pakai habis sebab tak dibekukan jadi emas. Memang macam Kak Nida punya tabiat sendiri zaman bekerja dulu, yang masa belum ada kesedaran tentang emas, selagi ada duit dalam purse tu, ada lagi ni, ada RM10 lagi ni, ada lagi ni, ada RM100 lagi ni, maksudnya diguna pakai, diperah habis. Jadi itu juga nasihat yang Kak Nida berikan kepada anak-anak Kak Nida. Dapat gaji, asing dulu ya. Asing untuk emas ya, Kak Nida disiplinkan diorang dulu. Asing dulu, mesti asing untuk emas. Lepas tu nak fikir apa, fikirlah. Asing untuk emas dulu. Okay, of course lah, tanggungjawab dia kepada ibu, ayah dan ibu, itu satu. Untuk emas, itu bukan untuk sesiapa, untuk diri sendiri juga. Yang penting asingkan. Besok sebagai dana persaraan juga. Nanti kata dia akan cakap, ibu ada KWSP lah. KWSP, biar itu KWSP. Ini additional simpanan dalam bentuk gram emas. Jadi ada dua sumber sebagai dana persaraan. Okey, so kepada kawan-kawan yang masih belum ada simpanan, emas adalah pilihan yang tepat. Sebab kenapa emas? Bak kata Tuan Samsudin Kadir, macam Kak Ina cakap tadi, emas merupakan kekayaan semasa senang, penyelamat ketika gawat. Okey, bak kata Tuan Aziz, Tuan Zulkifli Syafi'i, okey, bertahan ketika gawat. Yes, ini yang kita perlu ada ilmu. Kenapa kita kena ada ilmu emas bila kita membeli emas? Jangan ikut-ikutan. Pertama, sebab kalau kita ada ilmu emas, harga naik kita tetap senyum. Harga turun lagi kita senyum. Bukan kita kata harga turun, nilai emas, nilai gram emas kita ni berkurang. Tidak. Selagi kita tak jual, emas masih lagi di tangan kita. Jadi maksudnya, selagi kita tak jual, kalau kita jual harga turun, kita kenalah bijak, janganlah jual pada harga turun. Okey?
Jadi maksudnya kalau masa harga turun tu dalam jangka masa pendek lah. Apa dalam jangka masa panjang dia berada di dalam ranking yang atas kan. Jadi semasa dalam jangka masa pendek janganlah jual. Selagi emas dekat tangan kita tak adalah kita rugi kan. Tapi selagi emas kat tangan kita sebagai dana kecemasan. Okey. Jadi bila kita ada emas maksudnya kita ada duit. Sebenarnya emas ni duit juga. Bezanya dalam bentuk gram emas. Okey, jadi kalau kawan-kawan yang masih belum ada simpanan, yang masih lagi simpanan tu bocor, asingkan 10% daripada gaji sebelum berbelanja untuk emas. Paling tidak RM100. Paling tidak RM100 tu 0.3 SS gram ikut kepada harga emas pasaran semasa masuk dalam akaun gap kita dalam bentuk gram emas. Assalamualaikum kepada Mama Anis, kepada Kak Anis dan Kak Nida. Kalau nak kita borak-borak, jom kita borak-borak santai lah sama-sama. Kak Nida bercakap tentang simpanan. Orang yang masih belum ada simpanan, bagaimana nak buat simpanan? Macam Kak Nida sendiri ni, suri rumah. Orang kata suri rumah tak boleh ke ada simpanan emas? Boleh deh, asalkan kita ikut kepada panduan yang diberikan oleh pakar-pakar kewangan. Asingkan daripada gaji yang suami beri tu kan suami beri allowance tu, asingkan siap-siap sebelum berbelanja. Itu satu. Yang kedua, okey, belanja di bawah kemampuan. Contohnya kita dapat duit daripada suami 100. Okey, kita belanja 80, RM20 kita asing tepi untuk simpanan. Lepas tu kita berdikit-dikit, disiplinkan diri, konsisten dan kita tukarkan dalam bentuk gram emas. Okey, gram emas tu macam option yang Kak Nida cakap tu. Pertama, melalui akaun gap. Boleh masuk serendah 100, 0.3 SS gram masuk dalam akaun gap kita. Kita kumpul berdikit-dikit. Paling kurang lah orang kata RM100 sebulan, 0.3. Cukup 12 gram dah jadi 1 dinar, 4.25 gram. Pejam mata celik-celik sekejap je anak darjah 1 naik darjah 2. Macam tu juga dalam masa yang tempoh diorang naik darjah 1 ke darjah 2 tu, kita dah ada 4.25 gram. Kalau 1 gram 12 bulan dah jadi 12 gram. Berdikit-dikit untuk paksa diri simpan emas. Orang masih lagi kata tak ada bajet, tak ada extra money. Kita jangan tunggu ada extra money. Terbalik tu, kita terbalikkan. Kita asingkan dulu untuk emas, baki baru berbelanja. Itu yang perlu kita faham bagaimana nak buat simpanan. Bak kata Tuan Zulkifli Syafi'i, asingkan dulu sebelum berbelanja. Bak kata Tuan Azizi Ali, beliau selalu mengatakan dulu ASB sekarang emas. Itu pendapat beliau. Kita menerima, meraihkan pendapat masing-masing. Okey, bagi anda yang belum ada simpanan ataupun simpanan bocor, ambil balik, bekukan dek dalam bentuk gram emas. Okey, dalam masa yang sama, mulakan sedikit walaupun serendah 100, lepas tu belajarlah ilmu emas. Ni, beli emas. Beli emas menyesal, tak beli emas lagi menyesal. Bagaimana kita nak faham benda ni? Kita kena selalu beli buku-buku daripada pakar-pakar kewangan ataupun otak-otak emas, baca dan dapatkan ilmu. Lepas tu hadir training-training yang diberikan oleh Public Gold sendiri. Hari-hari hampir memang ada saja training secara online. Yang ketiga, hadir online punya training, physical punya training ke lokasi Public Gold sendiri, ke branch Public Gold sendiri. Dekat Malaysia ni dah ada 18 cawangan seluruh Malaysia. Menara Public Gold di Jalan Tun Razak selalu ada carnival. Anda boleh walk in ke sana, hadirlah ke carnival sale PG Mall kat sana. Anda boleh beli emas secara direct. Anda boleh jumpa pakar-pakar kewangan ataupun mereka-mereka yang otai dalam emas di sana apabila ada training kat sana. Why don't join dan lepas tu grab ilmu emas. Lepas tu boleh decide sama ada nak teruskan simpanan. Bila dah ada ilmu emas, boleh decide sama ada nak teruskan simpanan atau tidak. Bagi Kak Nida, bila anda dah start, susah nak stop. Mulakan 1 gram yang pertama, baru anda faham ilmu emas itu sendiri. Maksudnya aura emas itu sendiri. Bak kata Tuan
Tuan Syawal Emirut. Tuan Syawal, Kak Nida tak ingat nama penuh dia, Tuan Syawal. Okey, kita nak rasa manisnya gula itu apabila kita rasa dia. Kita nak tahu manisnya garam itu pun apabila kita rasa garam tersebut. Baru masinnya garam itu apabila kita rasa. Manisnya gula apabila kita rasa juga. Sama juga apabila kita nak tahu aurat emas itu apabila kita miliki emas itu sendiri. Jadi maksudnya kat sini, mula dan tunggu ataupun dapatkan gram yang pertama, anda sendiri akan rasa bagaimanakah simpanan anda selamat dibekukan dalam bentuk gram emas. Selamat daripada dibelanjakan, selamat daripada cair begitu saja. Lepas tu, dia adalah kalis inflasi. Dan dalam jangka masa panjang, dia nilainya makin meningkat. Apabila terdesak, hantar ke arana, kita dapat tunai segera. Itu antara fungsi emas. Antara Kak Nida, mula simpan emas adalah sebagai dana kecemasan. Untuk jangka masa panjang, sebagai dana persaraan, dana pendidikan anak-anak, dana untuk haji dan umrah, dana untuk deposit rumah ataupun hartanah, dana untuk perkahwinan bagi anak-anak muda. Jadi, ataupun dana untuk mencapai sesuatu matlamat. Contoh, nak beli kereta ke kan, nak kurangkan harga kereta. Daripada sekarang ni tak nak beli loan tinggi, simpan berdikit-dikit daripada sekarang. Emas ni kelebihannya adalah aset mahal. Emas ni kelebihan dia kan, aset mahal yang boleh dibeli berdikit-dikit. Okey, dia adalah aset. Dia bukan liability, dia adalah aset. Dia adalah, orang kata, aset mahal yang boleh dibeli berdikit-dikit. Tetapi kalau rumah merupakan aset juga, tetapi tak boleh beli berdikit-dikit. Kita mana boleh beli tingkap dulu, kita mana boleh beli pintu dulu, tangga dulu, tetapi emas boleh. Apabila anda dah kumpul, baca dalam buku Tuan Samsudin Kadir. Tuan Samsudin Kadir, dalam buku ini beliau menasihatkan beli emas untuk beli aset yang lebih besar. Ini beliau ada tulis. Buy gold every month, ditulis. Bismillah. Buy gold every month, then convert into property. Ini nasihat beliau. Itu namanya, kalau kita nak membeli emas, mesti dengan ilmu. Jadi maksudnya, kata beliau, nasihat daripada beliau, beli emas sebab emas boleh beli berdikit-dikit. Berdikit-dikit daripada sekarang untuk hartanah ataupun untuk rumah. Jadi kita boleh jadikan sebagai kita boleh beli berdikit-dikit daripada sekarang. Anak-anak muda beli berdikit-dikit, lepas tu jual lah untuk sebagai deposit rumah. So jadi kalau anda yang belum ada simpanan, berdikit-dikit simpan daripada sekarang, berdikit-dikit asingkan daripada gaji paling tidak 10% untuk emas. Pastikan disiplin dan konsisten. Kaedah yang ada melalui account gap boleh mula serendah RM100 sahaja bersamaan dengan 0.3 SXG ikut kepada harga emas pasaran semasa. Itu melalui account gap. Dia bebas bila-bila masa kita nak tambah simpanan. Tak ada terikat dengan sebarang syarat bulanan. Bebas. Anda ada masalah muflis ke, masalah bankrupt ke, masalah keuangan dengan bank, blacklist ke, tak masalah. Asalkan minat nak menyimpan emas, boleh dah mulakan simpanan emas anda berdikit-dikit daripada sekarang. Kaedah yang kedua adalah kaedah promosi yang tengah ada sekarang ini, promosi 10 kali bayar. Kita lock item, contohnya bunga emas ni, kita boleh lock bunga emas 10 gram. Kita boleh lock, lepas tu kita lock harga. Bila kita dah lock harga, maksudnya kita bayar ikut jadual. Contohnya hari ni 25 hari bulan, 25 Januari. Jadi selama 10 bulan, 25 Januari, Februari, Mac, bulan 10 esok dah habis, kita akan dapat emas kita ini dan dihantarkan kepada kita secara pos berinsurans. Ini bukan kaedah ansuran. Ia adalah kaedah kita panggil easy payment purchase, ataupun dalam erti kata dekat public gold kita sebut sebagai security deposit yang diletakkan di public gold.
Lepas tu apabila habis bayar baru dah officially diserahkan kepada public gold dan emas diserahkan kepada kita. Jadi sepanjang security deposit itu dikumpulkan di dalam public gold selama 10 bulan tu, contohnya lah bulan ke-7 kita tak dapat nak teruskan, kita kata nak batal, yes, kita boleh ambil balik. Jadi dia belum jadi hak milik public gold sepenuhnya lagi. That's why dikatakan ia adalah patuh syariah. Kita boleh batalkan selagi 10 bulan tu belum complete security deposit di dalam public gold. Itu yang dinamakan kaedah 10 kali bayar. Kita lock harga. Harga naik tinggi macam mana sekalipun kita tak payah risau. Kita follow kepada harga yang kita dah lock hari ini. Itu bestnya apabila kita grab promosi 10 kali bayar. Maksudnya kita beli emas yang masa hadapan dengan harga hari ini. Kalau harga naik nanti, kita pun dah tak payah risau. Assalamualaikum kepada Kak Ina Mahadi, sahabat Kak Nida. Kak Ina boleh join ke live Nida ni? Ni kalau boleh jom kita borak. Excited sangatlah nak cakap dengan akak. Akak free ke? Nida bercakap ni tentang pasal simpanan. Kalau mereka yang belum ada simpanan ni, apa cara untuk adakan simpanan supaya padu punya. Maksudnya tak guna pakai. Kalau tidak asyik bocor je balik. Jadi Kak Ina boleh join. Jom borak-borak dengan Nida. Nida ni tengah free ni. Jadi Nida nak berikan informasi kepada kawan-kawan kita yang promosi 10 kali bayar ada lagi. Antara kaedah kita nak membeli emas yang orang kata paksa relanya, ambil promosi 10 kali bayar. 10 kali bayar ni harga naik, pertama Kak Nida cakap tadi, harga naik tinggi macam mana sekalipun kita tak payah risau. Kita ikut kepada harga yang kita dah lock hari ini. Contoh hari ini kita lock 287 per gram. Okey, selama 10 bulan itulah 287 yang kita bayar. Harga naik tinggi macam mana pun kita tak payah risau. Kita dapat lock harga. Kedua, kita boleh beli emas yang lebih besar. Kalau misal kata kita berdikit-dikit, kalau 1 gram kita beli bila ada duit. Yang ini kita lock, disiplin dengan emas yang lebih besar. Contoh nak 10 gram boleh, 20 gram boleh, 1 kilo pun boleh. Okey, 10 kali bayar dengan harga hari ini. Kita lock harga ataupun kita dah lock item yang lebih besar. Dekat luar tak ada promosi 10 kali bayar macam ni untuk kita nak memiliki emas. Kat kedai emas ada ke? Tak ada. Okey, mungkin kalau kat luar dalam bentuk ansuran, kita tidak beransuran, kita sebut security deposit. Sebab selama 10 bulan tu kalau kita tak jadi habiskan, kita boleh batalkan dan ambil balik duit kita. Itu disebabkan kaedah begini yang mendapat kelulusan kepatuhan syariah daripada Amani Advisor Sdn Bhd. Okey, kaedah-kaedah public gold, 4 kaedah ni semua mendapat kelulusan daripada Amani Advisor Sdn Bhd. Jadi kalau kita ragu-ragu, jadi boleh Google bagaimana Amani Sdn Bhd memberikan kelulusan ini kepada public gold untuk kaedah-kaedah yang diberikan kepada umum. Alright, so kalau pertama dapat lock harga, kedua dapat beli emas yang lebih besar, ketiga seperti kita mendisiplinkan diri 1 gram 1 bulan. Sebab dia kan 10 gram, jadi seperti 1 gram 1 bulan kita disiplinkan diri. Macam Kak Nida sendirilah. Ini Kak Nida cakap ni. Okey, berbaloi tak menyimpan emas. Kenaikannya pada zaman Kak Nida beli tu RM214. RM214 2019. Hari ini RM287. Kenaikannya RM730 daripada dulu. Kenaikan harga nilai beli emas daripada dulu. Alright, jadi berbaloi tak kita menyimpan dalam bentuk gram, dalam bentuk emas. Pertama, kalis inflasi. Dia tidak terjejas dengan inflasi. Inflasi tu maknanya kuasa beli duit kita makin menyusut. Kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan sesuatu barang. Tetapi emas ni sebenarnya nisbah emas dan 1 ekor kambing, 1 gram emas dengan 1 ekor kambing masih kekal lagi sejak 1400 tahun dulu lagi. Maksudnya 1 dinar kan, 1 dinar 4.25 gram masih boleh ditukarkan dengan 1 ekor kambing pada zaman ini. Sejak 1400 dulu pun masih lagi nisbah yang sama. 1 dinar dengan 1 ekor kambing masih sama. Jadi itu menunjukkan emas dia adalah kalis inflasi. Okey, contoh kalau misal kata kita terdesak, bila kita dah ada emas kat tangan, fungsinya sebagai dana kecemasan. Lepas tu pertama tadi dapat lock harga, dapat beli emas lebih besar, lepas tu dapat mendisiplinkan diri, lepas tu
consider habis bayar, misal kata tak habis bayar, misal kata nak batal balik pun boleh. Itu kelebihan EPP 10 kali bayar ni. Selagi kita tak cukup 10 bulan tu, tiba-tiba separuh jalan kita terpaksa batal ataupun ada mungkin komitmen tertentu, boleh, kita boleh batalkan. Cuma ada kos untuk penalti lah. Kita bayar kos administratif nama dia. Itu yang mendapat kelulusan kepatuhan syariah sebab dia bukan ansuran. Ansuran tu maksudnya, contoh kalau kita beli motor, kita bayar bulan pertama dan lepas tu kita dapat motor. Yang ini tidak. Syariah easy payment purchase, habis bayar baru post berinsurans kepada kita. Alright, jadi kepada anda yang nak pilih dalam kaedah account gap, tak nak terikat dengan apa-apa syarat bulanan, bebas nak bila-bila masa nak tambah simpanan, pilih kaedah account gap, boleh mula dengan serendah RM100 sahaja. Bersamaan dengan 0.3 XX gram, tu maksudnya ikut kepada harga emas pasaran semasa pada hari tersebut anda beli emas. Dia rekodnya dalam bentuk gram emas. Anda nak keluarkan boleh, anda nak aranukan, nak jual ataupun anda nak simpan terus dalam account gap pun boleh. Sepanjang anda simpan dalam account gap, tak ada sebarang yuran pun dikenakan. Tak ada sebarang upah pun yang dikenakan kepada anda. Syaratnya satu saja dalam account gap ni, kekalkan minimum 1 gram dalam account, selebihnya boleh aranukan, boleh jual semula, boleh nak keluarkan desain-desain apa yang anda nak dalam bentuk dinar ke, bunga emas ke ataupun dalam bentuk gold bar 1 gram macam Kak Nida tunjuk ni pun boleh. Nak simpan terus dalam account gap pun boleh. Tak ada sebarang orang kata upah dikenakan. Okey, itu adalah account gap, gold accumulation program pengumpulan emas. Yang kedua, yang ini contoh promosi 10 kali bayar. Kalau tak ada promosi 10 kali bayar, hanya 6 kali bayar. Jadi, alang-alang promosi 10 kali bayar tengah on sekarang ni, why don't kita grab? Okey, kalau 1 dinar hari ini, tadi Kak Nida bila tengok semak harga, sebab dia revise setiap 20 minit. Jadi, tadi Kak Nida semak, awal-awal tadi, 1 dinar setiap bulan RM122 sahaja selama 10 bulan. Bulan pertama je beza sikit sebab campur dengan gold premium dan juga EPP premium. Jadi bezanya dalam RM138 bulan pertama, 9 bulan seterusnya RM122 untuk 1 dinar 4.25 gram. Kalau yang ini bunga emas 10 gram, okey, bulan tadi Kak Nida masa Kak Nida tengok draft harga RM287 sebulan. Bulan pertama saja sebab campur EPP premium dan campur gold premium dia RM315 bulan pertama saja. 9 bulan seterusnya adalah RM287. Okey. Okey, maaf. So, itu yang Kak Nida kata, berbaloi menyimpan dalam bentuk gram emas. Okey, terima kasih kepada Zul Islam join Kak Nida. Kak Nida bercakap tentang membuat simpanan yang padu supaya tak bocor ataupun supaya nilainya makin meningkat dari masa ke semasa. Kalau anda masih ada masalah, tak ada simpanan ambil balik, ubah kepada simpan emas. Bak kata mentor Kak Nida, Tuan Syukur Hashim, beliau kata kalau ada penyakit boros berbelanja, maknanya kalau simpanan tu masih lagi tak padu, masih lagi ambil balik, ubah kepada simpan emas. Betul. Sebab kalau kita dah ubah kepada simpan emas, contoh dah 1 gram. Ni 1 gram kita beli bulan ini, ni 2023 1 gram. Gold bar 1 gram, emas 99 24K. Kita beli 1 gram. Alright, dah ada 1 gram. Bulan 2 kita nak lagi, kita tambah lagi, dah jadi 2 gram. Kan? Dah jadi 2 gram. 12 bulan dia dah jadi 12 gram. Okey? Tapi kalau simpan dalam bentuk duit, contoh kita disiplin 200 sebulan, adakah bulan ke-12 dia menjadi 2,400? Itu masalah yang selalu timbul apabila kita menyimpan dalam bentuk duit kertas. Tapi kalau menyimpan dalam bentuk gram emas, dia dah kekal jadi emas. Dah ubah, dah bekukan jadi gram emas. Jadi kepada adik-adik yang belum ada simpanan emas, yang masih lagi ada masalah simpanan emas, simpanan duit kertas, dah simpan sikit-sikit, masih lagi sikit. Jadi ubah kepada simpan emas. Itu sebabnya kita nak menyimpan emas ni, of course mesti dengan ilmu. Sebab apa? Kalau tanpa ilmu,
kita akan goyah. Sebab apa kita kata, alamak harga dah turun, takutlah. Tidak dek, kalau harga turun, masa untuk kita borong. Kalau harga naik, maksudnya nilai emas yang kita simpan tu makin naik. Itu kita kena ada ilmu emas. Alright? Jadi kalau anda yang rasa nak mulakan simpanan emas, klik bio link kat Nida, nidago.com, ataupun hubungi kat Nida 011-1187-6484. Kita menyimpan berdikit-dikit daripada sekarang. Paksa diri asingkan 10% daripada gaji sebelum berbelanja. Kalau anda mulakan hari ini, untuk 3 tahun ataupun 5 tahun anda akan datang, anda akan rasa berterima kasih kepada diri anda sebab anda dah ubah kepada simpanan emas. Anda dah buat simpanan emas. Kalau tidak, 1 gram pun tak ada. Masih lagi bertangguh, masih lagi menunggu-nunggu ataupun masih lagi mengkaji-kaji. Yang penting, mulakan gram pertama, lepas tu belajar ilmu emas. Alright? So, terima kasih kepada Mama Febri join kat Nida. Okay? Kepada anda yang nak mulakan simpanan emas, jangan lagi tunggu, jangan lagi bertangguh, tapi terus buat tindakan. Sebab harga emas dia tak tunggu kita untuk buat keputusan. Yang penting kita mulakan dulu tanpa fikir harga. Mulakan langkah pertama untuk simpanan masa depan anda sebagai dana, paling tidak sebagai dana kecemasan. Okay, so kalau anda nak mulakan simpanan emas, klik bio link kat Nida, nidago.com, ataupun hubungi kat Nida 011-1187-6484. Kepada anda yang belum ada simpanan emas, yang nak berdikit-dikit nak belajar bagaimana nak membuat simpanan emas yang secara konsisten, klik bio link kat Nida, nidago.com. Alright, terima kasih kepada Brownie City join kat Nida. Alright, kepada anda, jom mulakan simpanan emas, asingkan 10%. Ingat tu, reward yourself first. Reward yourself first untuk simpanan masa depan anda. Asingkan untuk simpanan keluarga anda. Jihad ekonomi untuk keluarga anda juga. Alright, yang paling penting, anda kena tahu nilai emas makin meningkat, paling tidak 10% sejak kebelakangan ini, 20 tahun kebelakangan ini, kenaikannya hampir 10%. Bernilai atau tidak menyimpan emas, mulakan langkah pertama dengan gram yang pertama. Sebab bagi Kak Nida dapat benefitnya apabila Kak Nida mulakan dulu tahun 2019, masa tu RM214 saja. Jadi kenaikan yang Kak Nida dapat daripada gold bar ini, RM730 kenaikannya. Hari ini harganya 287 per gram. Jadi berbaloi atau tidak menyimpan emas, mulakan langkah pertama, anda sendiri akan tahu benefitnya, paling tidak sebagai dana kecemasan. Okay, so bagi mereka yang nak mulakan simpanan emas, klik bio link kat Nida, follow Kak Nida rapat-rapat. Okay, Kak Nida end live untuk pagi ni. InsyaAllah Kak Nida akan sambung petang nanti. Follow Kak Nida di TikTok dan juga klik bio link kat Nida, follow semua Kak Nida punya media sosial. Kat situ anda boleh dapat tentang informasi, tips ataupun promosi yang ada dari masa ke semasa. Follow FB Kak Nida, Telegram Kak Nida, TikTok Kak Nida dan juga YouTube Kak Nida. Alright, jangan lupa nidago.com 011-1187-6484. Okay, bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi insyaAllah petang ni ataupun malam ni. Follow Kak Nida rapat-rapat. Okay, bye. Assalamualaikum.